lagu. Sebagaimana Allahu 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 ye zami jabnate ye jaha jabnata chandi suraj nate azama jabnata qazi haq bihi kizi paraya jabnata tabnata kuch yaha tamegar tu hi tu Allahu 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 Allahu. Mungkin kita biasa dengar lagu tu. Itu juga satu seni dalam bahasa Urdu. Selain daripada ulama-ulama, maulana di Pakistan, di Bangladesh, sebelum mereka bersyarah, mereka juga bersyair. Usrabiya chi lagi na sarvare chi lagi. Usrabiya chi lagi na sarvare chi lagi. Hum fakiro ko Madine, hum fakiro ko Madine ki gali अच्छी लगी ढूंढते तो जिंदगी बेरंगती बेकैफती. Nampaknya semua diam. Maknanya fahamlah semua tu, alhamdulillah. Kadang-kadang mereka berseni dengan menyanyikan lagu Nuri Mehfil pe Chadar तनी नूर की नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की दूर तेला हो आज की रात है चांदनी में dan lagu-lagu yang sama waktu dengannya. Dan mungkin juga kita biasa dengar seni yang berkumandang dalam radio, era rentak terkini, hiburan sensasi. Mungkin kadang-kadang kita mendengar lagu seni yang bercorak tipa tertipu, tipa tertipu, tipa tertipu, tipa tertipu, tertipa. Ada juga yang faham tu. Mungkin ada yang mendengar juga lagu asil lehe, leha, leha patah lehe, habis patah semua lehe. Tu yang bila tahiyat akhir tu patah je leher masing-masing, kita tengok. Para hadirin ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Umumnya pada malam ini kita membicarakan satu mukjizatul kubra. Ianya dikagumi dan ditakjubi. Bahasanya mudah tetapi indah. Susunannya bukan syair, bukan sajak dan bukan gurindam, bukan novel dan bukan cerpen. Ada cerita membawa berita. Bukan falsafah, ada falsafah. Ada hukum, ada panduan. Ada perintah, ada tegahan. Ada hiburan, ada ingatan. Dalam cerita ada hukum. Dalam hukum ada cerita. Ada perbandingan, ada perumpamaan. Di dalamnya membuka segala rahsia. Akhiratnya, dunianya, jasmaninya, rohaninya, mukminnya, kafirnya, munafiknya, watak-watak manusia, malaikat dan jinnya. Peristiwanya dah terjadi dan akan terjadi. Ramalannya berlaku, janjinya terjadi, ilmunya di dalam ilmu, hikmahnya di dalam hikmah. Bahasa mudah tapi sukar ditiru. Membacanya tidak jemu, menetapinya kekuatan jiwa, mengubat hati, menajamkan mata. Petunjuknya adalah kedamaian, keselamatan, keharmonian, membersihkan kemungkaran, penzaliman dan penindasan. Hukumnya penuh berhikmah, mengamalkannya melahirkan tamadun, baik hadari dan kebudayaan. Bahasanya
susunannya, isinya dikagumi oleh ahli bahasa, ditakjubi oleh para sastrawan, dianggapi pelik oleh para filosof, dianggap sihir di zaman jahiliyah, mencabar cerdik pandai, tetapi mereka tercabar tidak dapat mencabar. Menceduk mutiaranya tidak habis-habis, tidak dapat diubah, dibuang dan ditambah. Telah terbukti beberapa kali dicuba oleh musuhnya, dikesan juga akhirnya. Itulah pusaka abadi, mukjizat Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Khatamun Nabiyyin. Itulah Al-Quran. Para hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Apabila kita sebut Quran ni tuan-tuan, kita akan biasa dengar Quran dibaca hanya apabila ada orang mati je tuan-tuan. Bacaan surah Yasin berkumandang di segala masjid, surau dan musalla pada malam Jumaat. Terdengar sesekali apabila suami menjadi imam di rumah mendengar bacaan ayat suci Al-Quran berkumandang. Tetapi yang kita duduk di halaman kita pada hari ini tidak lain pada malam ini tuan-tuan, ialah sebuah ma'had tahfiz Darul Furqan, yang mana ibu-ibu bapa-bapa rahimakumullah, ma'had tahfiz ini merupakan suatu aset yang paling besar dalam negara kita kalau sekiranya kita sebagai sebuah negara Islam. Inilah institusi yang bakal menyambung terus generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita mengharapkan daripada adik kita Muhammad Izul tadi yang berumur 13 tahun sehinggalah kepada seluruh rakan-rakan taulannya yang lain, hatta sehingga kepada seluruh yang hadir pada malam ini, supaya bercita-cita untuk walaupun tidak kita boleh menghafaz pun, kita sudah mampu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita dengan baik insya-Allah. Kerana para hadirin, Al-Quran yang diturunkan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Shadaqallahul aliyyul azim. Petikan daripada surah Hud yang bermaksud Alif Lam Ra. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap kukuh. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang amat bijaksana, lagi amat mendalam pengetahuannya. Para hadirin, dimulai dengan kalamah basmalah tadi tuan-tuan, kita teruskan kepada Alif Lam Ra. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan para rasul lebih mengetahui pada kalimah Alif Lam Ra ini tuan-tuan. Tapi cukuplah bagi kita kalau kita tengok tuan-tuan, bahasa Al-Quran yang begitu indah, begitu cantik sebenarnya telah dicedok oleh Mak Saleh, dicedok oleh orang-orang barat untuk mereka gunakan mengganti kepada bahasa mereka. Cuma kita je tak berapa nak peka. Sebab itu orang-orang dulu tuan-tuan perempuan panggil pegawai daerah, dia tak panggil pegawai daerah, dia panggil Tuan D.O. D.O ataupun D.O ni tuan-tuan daripada huruf D dan O. Begitu juga kalau kita tengok orang sebut juga OCPD, ada juga orang sebut CPO, ada juga orang sebut KL. Ini bahasa-bahasa kalau di dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Yasin, Alif Lam Ra dan yang sama waktu dengannya itu dipanggil dengan huruf-huruf Al-Muqata'ah, huruf-huruf potong. Tapi kita hari ini baru nak buat huruf potong tuan-tuan. Bila? Dalam SMS. Kadang-kadang isteri suruh suami balik cepat, dia pun hantar SMS. Dia hantar, lepak kek bang katanya. Dia tak sebut balik cepat sikit bang, lepak kek bang kata. Ini bahasa juga dipanggil huruf-huruf potong. Quran lama dah buat huruf potong ni tuan-tuan. Ini menunjukkan suatu mukjizat yang baru hari ni orang baru nak tiru.
Dan apatah lagi anak-anak kita